Takkan aku tak boleh buat fahaman aku? Boleh. You amal sorang-sorang. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran tanpa disiplin yang betul, cara yang betul, maka orang itu tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam 7.30 di TV9. Baik, kita bersama dengan Ustaz Ashraf Ridwan. Kita ni sebenarnya Islam tu perlu ke ada mazhab ni? Nak ikut mazhab tu perlu ke Ustaz? Okey, baik. Sebenarnya Islam ni Islam yang satu lah. Inna dina indallahil Islam. Agama kita agama Islam. Jadi ada benda dalam Islam ni dipanggil usul. Usul ni maksudnya perkara teras. Allah itu Esa, Nabi Muhammad Rasulullah, kitab kita Quran. Clear lah, benar-benar clear. Ada syurga, ada neraka. Jadi tak boleh nak beza-beza dah pandangan dalam bab tu. Tapi ada satu bab dipanggil bab furu', bab cabang-cabang kecil. Okey, bab cabang-cabang kecil lah yang kita benarkan untuk berbeza pandangan. Contohnya macam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit. Okey, bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah kita sepakat. Nabi bertemu dengan Allah, tetapi adakah bertemu melihat wajah Allah ataupun Nabi hanya melihat cahaya Allah? Benda tu khilaf walaupun dia akidah. Jadi kita setuju Isra' Mi'raj, kalau kita orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah percaya dianya satu sahih, satu yang jelas, kena beriman. Siapa yang menolaknya kufur. Tapi dalam bab yang kecil-kecil cabang-cabang tu, okey, ada khilaf rupanya. Yang tu ruang khilaf yang dibenarkan, mazhab yang dibenarkan. Jadi ada mazhab yang tak dibenarkan, ada pandangan yang tak betul. Dia susah nak bagi semua sama fahaman. Ini agama Islam ni fahaman apa beza dia? Okey, agama-agama, cara faham teks Quran dan Sunnah, ada orang salah faham tentang Nabi suruh pergi semayang asar dekat Bani Quraidah. Itu antara isu yang masyhur lah. Hadis sahabat Nabi faham, sampai sana, kena sampai dulu baru boleh semayang. Satu lagi tim, dia pun faham kita kena cepat-cepat pergi ke kampung tu. Bila dia orang dalam perjalanan, tiba-tiba dah masuk waktu maghrib. Bila nak masuk waktu maghrib, ada dua tim lah. Satu tim kata, jangan semayang asar lagi, tunggu sampai kampung tu dulu baru solat. Sebab Nabi suruh macam tu. Satu tim lagi cakap, dia kata, tak, asar nak habis dah ni, kena semayang dulu. Lepas tu kita cepat-cepat sampai ke Bani Quraidah. Balik jumpa Nabi, dua-dua orang ni. Nabi terima kedua-dua pandangan. Menunjukkan Nabi menghormati ada orang, dia tengok Quran, dia tengok sunnah, tapi cara faham yang dibenarkan. Kita ni fahaman Quranis. Dia ikut Quran saja, dia ikut setiap perkataan tu. Dia kata dekat dalam tu tak payah pakai tudung. Tak ada tulis pakai tudung pun. Jadi aurat tu macam mana? Kena pakai tudung tu macam mana? Jadi dia orang kata tak salah tak pakai tudung. Tak tutup aurat. Macam mana Ustaz? Sebab tu bila kita sebut tentang Quran, ada ramai-ramai version, macam-macam tafsiran orang tengok ayat Quran. Sebab tu Al-Quran sebut, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Ulama bincang, orang yang mana menentang Rasulullah SAW dan mengikuti ghayra sabilil mu'minin, jalan selain daripada jalan-jalan orang mukmin. Bermaksud ada satu tim tau, selain daripada Quran dan Sunnah, ada tim yang membawa kepada orang mukmin ini benar. Ada satu tim. Zaman Nabi tak ada lagi istilah ahli sunnah wal jamaah. Tak ada lagi. Sahabat pergi ke Syam, pergi ke Iraq, pergi ke Kufah. Akhirnya fahaman aku Mu'tazilah. Aku Murji'ah, aku Jahmiyah. Aku Quran juga, aku hadis juga. Confused. Mai beberapa tahun kemudian, ratus tahun kemudian, kat 300 tahun, maka ulama pun create satu istilah. Siapa yang betul adalah bukan setakat Quranis, tapi dia kena dikenali sebagai ahli sunnah. Maksudnya bukan setakat ikut Quran, tapi dia mengikuti jalan Rasulullah, sunnah Nabi SAW. Beratus tahun tu. Tak lama kemudian pula ada pula cakap, kami ikut Quran juga, kami ikut hadis juga. Tapi jalan tu macam banyak sangat lagi. Maka ulama kata, orang yang bukan ambil hadis ikut suka, tetapi orang yang faham hadis dalam satu jemaah kaum muslimin yang benar. Jadi kita nak kupas sikitlah pasal tadi tu tudung tu. Tudung ni, orang Quranis ni, saya tak cakaplah orang tu dia tidak menerima hadis. Saya anggap istilah ini biasanya dilabelkan kepada orang yang dia percaya hanya Quran saja autentik. Tak boleh dikritik. Sebab inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran ini sampai hari kiamat dia terpelihara. Lalu dia argue, hadis belum tentu. Okey, jadi dalam Quran mana ada tafsiran tentang rambut? Dalam Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Kamu tutuplah anggota tubuh badan kamu, kamu turunkanlah himar kamu.
kain kamu tutup dada. Ya, kami pakai tutup dada. Jangan menunjukkan benda yang perhiasan yang zahir. Apa dia perhiasan zahir itu? Adakah dalam hadis kalau kita bincang ada yang menceritakan muka dan tapak tangan. Itu benda yang dinamakan perhiasan yang zahir. Jadi orang perempuan boleh buka muka dan tapak tangan. Tapi Quran dia tak sebut. Jadi itu tafsiran dia. Sebab itu Nabi menyebut siapa yang mentafsirkan Al-Quran tanpa disiplin yang betul, cara yang betul untuk tafsir, maka orang itu tersesat dan orang itu menempah tempat dia dalam neraka. Sebab itu saya pun sendiri bukan ahli tafsir. Maknanya siapa yang baca Tafsir lepas tu dia tafsir sendiri sesat. Ya, sebab dia kena tafsir berdasarkan tafsiran ahli-ahli tafsir. Sekarang ni ada banyak liberal. Apa yang liberal ni, Ustaz? Liberal ni macam mana? Liberal ni lawan bagi literal. Literal ni orang yang betul-betul mengikuti nas Quran dan Sunnah. Betul-betul. Tetapi ada ketikanya akal ini boleh dilonggarkan sedikit untuk faham Quran dan Sunnah. Sebab itu Nabi kata, Quran kata, wa kadzalika ja'alnaka ummatan wasata. Kamu jadi umat yang sederhana, yang pertengahan. Tapi liberal ni pula, liberal bermaksud longgar. Mudah. Okey, kalaulah kita kata yang boleh faham agama ni adalah telah dia buat keputusan oleh kaum muslimin, ulama-ulama, mujtahid, ulama-ulama besar dah buat keputusan, dia pula beranggapan kenapa kita kena ikut golongan ni saja? Kami pun boleh bagi tafsiran sendiri. Jadi dengan sebab itu teks-teks Quran ini kadang-kadang diperluaskan pemahaman dia. Berdasarkan pahaman siapa? Sebab ulama ni dia ada pemahaman dan mereka kumpul, mereka sepakat. Ada yang sebahagian menyebut secara ijma', ada sebahagian kata ini pandangan kuat, pandangan kecil, ada sebahagian letak ini pandangan ganjil. Dia pun dah susun elok dah. Masa penubuhan negara kita Malaysia, akhirnya para ulama ni dengan kerajaan, dengan raja-raja semua, dia orang sit down, lepas tu mengatakan okey, untuk Malaysia, untuk Melaya ketika tu kita ikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekarang ni tiba-tiba ada benda-benda lain pada tu, tak ada masalah. Dia macam ni, ahli sunnah wal jamaah ni satu tafsiran yang dia katakan ada ulama dia perluaskan. Sebagai contoh, dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah ini adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah, mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Maturidi, dan juga diperluaskan dengan mazhab Ahlul Hadis. Ini seperti mana yang JAKIM umumkan dalam parlimen. Umum, apa tafsiran ahli sunnah wal jamaah. Jadi siapa yang dalam lingkungan itu dia masih dikategorikan ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berbeza daripada itu, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi keputusan muzakarah kata kita semua di Malaysia kena ikut ahli sunnah wal jamaah atas dasar prinsip maslahah. Saya bagi contoh, ada orang duduk dekat sebahagian negara berfahaman Syiah. Daripada kecil, orang Melayu. Dia balik ke Malaysia, dia nak berfahaman Syiah. Dia kata ini hak aku. Kalau Hindu boleh, Kristian boleh, Buddha boleh, takkan aku tak boleh aku buat fahaman aku? Boleh, you amal sorang-sorang. Sebab apa? Kenapa? Kita bukan kata boleh tu bermaksud dia betul. Kita nak kata jangan sebarkan. Itu hak kamu untuk beramal. Sebab agama Islam dia ada maslahah untuk menjaga negara daripada keserabutan. Sebab itulah hukum daripada keserabutan. Iya, betul. Keserabutan. Ya, itulah fungsi fatwa. Fatwa ni kadang-kadang negeri ni lain. Apa fungsi fatwa? Fatwa tak pernah kita dengar fatwa kata wajib solat. Tak pernah. Sebab benda tu tak payah fatwa. Memang dalam Islam kau wajib solat. Tak payah muzakarah mesyuarat nak bincang fatwa apa ni wajib solat. Tak payah. Sebab benda tu dah clear. Okey, kita bincang ni. Okey, yang sini maghrib kau buat 2 je. Ni 3, 4. Tak payah bincang dah. Tak payah bincang, memang dah tetap. Okey, apa fungsi fatwa? Fatwa ni adalah pemutus perkara khilaf. Hukmul qadhi yurfa'ul khilaf. Bila fatwa dikeluarkan, habis. Ustaz ni kata A, ustaz ni kata B, ustaz ni kata C, fatwa keluar, okey habis. Apa yang kita bincangkan merungkai untuk kita berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Kita ada akal untuk berfikir yang mana baik untuk kita, kerana nanti apabila kita tinggalkan alam fana ini, maka kita akan bersendirian di alam barzah dan seterusnya, sehinggalah kita bertemu di antara syurga dan neraka. Terpulang kepada anda, berfikir secara terbuka. Allah memberikan kita otak untuk berfikir. Fikirlah yang terbaik untuk diri anda. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menuntut sembang viral. Bye. Terima kasih Ustaz.